Kalau korang nak tahu 10 rahsia yang wajib diketahui oleh semua kaum bapa untuk menjadi hero kepada anak perempuannya, korang kena stay tune. Assalamualaikum, hello everyone. So welcome back to my channel. It's Aiza Obidio Mom. In today's video, I'm going to review a book by Dr. Meg Meeker, which is Strong Fathers, Strong Daughters. Without further ado, let's get into it. Disebabkan buku ni adalah terjemahan daripada bahasa Inggeris ke bahasa Melayu, saya akan mengulas buku ni dengan berbahasa Melayu. Jadi benda pertama saya nak sentuh ialah selalunya kulit buku lah. Kulit buku dia ni sangat simple dan manis dipandang. Ada warna ungu dan ada warna merah campur di sini. Ada figure seorang ayah, lepas tu anak patung dan anak perempuannya. Kita semua tahu bahawa kita perlu menjadi seorang bapa yang lebih penyayang. Jadi saya akan ulas buku ni dari perspektif seorang ayah terhadap anak perempuannya. Seperti yang anda lihat, buku ni berkaitan tentang seorang bapa yang kuat dan juga anak perempuannya yang kuat. Kita semua tahu bahawa kita kena menjadi seorang ayah yang lebih penyayang. Dan menjadi seorang hero bagi seorang anak perempuan ni mungkin agak mencabarkan, memberikan dia perlindungan secara fizikal, emosi dan mental daripada banyak gejala yang berlaku di sekelilingnya, macam seks bebas, mengajarkan dia tentang ketuhanan dan juga kerendahan hati. Sebab dunia sekarang kita semua nak berada di pusat tumpuan masyarakat, tapi macam mana kita nak ajar anak kita ni untuk jadi orang yang rendah hati dan berfikir tentang orang lain dan ada empati. Buku ni ada 305 muka surat dan ianya mengandungi 10 bab. Bab pertama ialah kita adalah orang paling penting dalam hidupnya. Bab 2, dia perlukan seorang wira. Bab 3, kita adalah cinta pertamanya. Bab 4, ajarkan dia kerendahan hati. Bab 5, lindungi dia, pertahankan dia. Bab 6, pragmatik dan kecekalan, dua aset utama kita. Bab 7, jadilah lelaki yang kita mahu dia kahwini. Bab 8, ajar dia siapa Tuhan itu. Bab 9, ajar dia untuk berlawan. Bab 10, kekalkan hubungan dengannya. Jadi saya akan ulas sedikit mengenai bab-bab tersebut, okey? Dalam bab pertama buku ni ialah kita adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Dalam bab ini dibincangkan mengenai kepentingan seorang bapa pada anak perempuannya dan dia membincangkan juga akibat yang berlaku pada anak tanpa perhatian dan kasih sayang seorang ayah. Apatah lagi yang langsung ketiadaan sosok seorang ayah dalam keluarganya, mungkin atas sebab-sebab yang tertentu kan. Dan juga ada kajian yang mengatakan bahawa anak-anak yang tiada kelibat ayah dalam keluarganya cenderung untuk terlibat dalam aktiviti-aktiviti seks bebas, berdepan dengan isu kemurungan, penyalahgunaan alkohol dan dadah. Dan fakta lain yang sangat menyedihkan bagi saya iaitu kanak-kanak menonton TV lebih dari 3 jam sehari dan purata membaca hanya 45 minit sehari. Dalam bab kedua pula ialah dia perlukan seorang wira. Untuk menjadi seorang wira, seorang bapa ni dia perlu ada ketahanan emosi, kawalan mental yang kuat dan juga fizikal, ketahanan fizikal lah. Jadi kalau seorang bapa ni dia nak jadi hero, nak jadi wira, dia kenalah menjadi seorang pemimpin yang cukup kuat dari segi fizikal, mental dan emosi. Okey, beralih kepada bab ketiga, kita adalah cinta pertamanya. Dalam bab ni, penulis menyarankan agar kaum bapa memperbanyakkan percakapan, berkomunikasi. Sebagai seorang anak perempuan juga dan sebagai seorang wanita, bagi saya kita ni kuat bercakap, kita suka berkomunikasi. Bila berkomunikasi ni mudah untuk menyelesaikan sesuatu, untuk berbincang dan sebagainya. Kaum bapa, tolonglah perbanyakkan pujian, kata-kata manis pada anak-anak perempuan anda. Mungkin boleh tulis surat kan. Perempuan memang suka benda-benda macam tu. Selain banyakkan berkomunikasi dengan anak, bila anak perempuan ni bercakap dengan kita, kita perlu diam dan mendengar dengan baik. Tetapkan masa untuk dia. Tak lupa juga kena buat batasan ataupun undang-undang kepada anak-anak perempuan ni kalau mereka nak keluar, berjumpa dengan kawan dan sebagainya.
Dalam bab keempat pula, ajarkan dia kerendahan hati. Sifat rendah hati ni dapat mengelakkan anak daripada pentingkan diri sendiri, obses dengan diri sendiri. Ianya mengajar erti tanggungjawab dan mempertimbangkan keperluan orang lain selain pada dirinya. Justeru menanamkan sifat empati dalam dirinya. Bab nombor 5, lindungi dia, pertahankan dia. Maksudnya daripada pergaulan luar. Dan salah satu benda yang paling penting untuk menjaga pergaulan dia dengan kawan-kawan sebaya, untuk mengelakkan dia terjebak dalam pelbagai masalah-masalah sosial. Dan juga teman lelaki. Ini saya rasa masalah yang sangat umum yang kebanyakan ibu bapa sekarang alami. Ajarkan anak kita bahawa seks perlu datang bersama-sama cinta dan emosi. Dia akan lebih menghargai hubungan intim tersebut. Bagi saya, seks ni dah tentu hanya boleh dilakukan selepas bernikah. Ditekankan dalam bab 5 ni, ajar dia tentang berpakaian. Berikan dia bebas memilih, tetapi pantau apa pakaian yang dia pilih untuk diri dia. Kena ada garis panduan dalam berpakaian. Jadi seorang bapa ni kena terangkan akibat seks bebas, bahaya dan kebarangkalian untuk mendapat sexually transmitted disease, iaitu penyakit kelamin yang berjangkit, dan kemungkinan untuk hamil anak luar nikah. Jadi kalau anak perempuan ada teman lelaki, berkenalanlah dengannya. Bab nombor 6 ialah pragmatik dan kecekalan, dua aset utama kita. Jadi belajar untuk tidak hanya bertahan tapi untuk berkembang dalam masa yang sukar. Maksudnya untuk menggalakkan anak-anak perempuan ni, untuk mengajar mereka agar mereka boleh berdikari tanpa terlalu bergantung kepada ibu bapa. Satu nasihat Dr. Mika terhadap kaum bapa ialah macam mana pun penat dan lelah dekat tempat kerja, kena simpan sedikit energi tu, kekuatan tu untuk luangkan masa pada anak-anak selepas waktu bekerja. Okey, bab nombor 7. Jadilah lelaki yang kita mahu dia kahwini. Tunjuk bagaimana contoh seorang lelaki maskulin yang baik, bertanggungjawab, penyayang, seberapa banyak nilai moral yang boleh. Kerapkanlah beraktiviti bersama anak-anak perempuan anda dalam rumah ataupun di luar rumah. Banyak aktiviti yang boleh dilakukan bersama. Aktiviti-aktiviti fizikal macam berjoging, piknik, berkelah dan mungkin memancing. Ada satu perkara yang menarik Dr. Mika sebut dalam bab 7 ni ialah sifat wanita ni, dia selalu percaya dia boleh mengubah seseorang lelaki. Kalau lelaki tu baik, dia akan ubah dulu diri dia sebelum menjalankan hubungan yang lebih serius dengan kita. Okey, dalam bab 8, ajar dia siapa Tuhan itu. Sebenarnya anak-anak kita ni nak tahu ataupun kenal sesuatu kuasa yang lebih besar daripada kehidupan itu sendiri. Jadi tunjukkanlah contoh diri yang mengamalkan ajaran agama yang dianuti, dan bagi saya agama Islam, kepercayaan kepada Tuhan dapat bantu anak-anak menjauhi masalah-masalah moral ni. Kata kuncinya kat sini ialah anak-anak perempuan ni perlukan bantuan dan harapan. Dia nak bergantung pada suatu kuasa luar biasa yang besar untuk bantu dia menjalani kehidupan. Beralih kepada bab 9, ajar dia untuk berlawan. Maksudnya melawan emosi, pemikiran dia sendiri. Mental dia kena kuat. Bila orang bagi tahu awak kena saiz ni baru cantik, ajar dia untuk melawan semua ni. Untuk membuatkan hidup anak-anak lebih bahagia, kita kena ajar dia berlawan maksud bahagia, iaitu bahagia ni tak terletak pada harta benda. Dalam bab ke-10, iaitu kekalkan hubungan dengannya. Bila anak-anak ni semakin membesar, semakin jadi remaja, hubungan kita sejak mengasuh dia daripada kecil, daripada bayi hinggalah dewasa, kita kena kekalkan, kena konsisten lah untuk membina hubungan yang kuat. Jadi apa pendapat saya tentang buku ni? Buku ni mungkin sesuai untuk para bapa yang hendak mendidik anak-anak berusia 10 tahun ke atas. Penekanannya lebih terhadap umur 10 tahun ke atas hingga remaja lah khususnya. Pada pendapat peribadi saya, banyak sudut pandangan dalam buku ni yang boleh kita ambil, dan segala tips tu boleh kita terapkan dalam mendidik anak-anak perempuan. Salah satunya, bagi anda yang mungkin dah bercerai dengan suami, terpaksa memegang watak seorang ayah, ianya mungkin sukar tapi boleh dilakukan, kecuali mungkin kekuatan fizikal. Mungkin sebagai seorang wanita kita lebih berlemah lembut, dan
sebagai seorang wanita juga, kita dan lelaki mempunyai perbezaan yang sangat besar dari segi pengawalan emosi, mental dan sebagainya. Dan saya rekomen buku ni untuk para ayah untuk membaca dan menghadamnya. Sebab semua kena ambil cakna. Ini anak-anak kita. Bila kita sedar akan hak anak kepada diri kita, kita tak akan ambil benda ni sebagai benda yang mudah lah. Satu lagi, kepada anda yang lebih suka membaca buku seperti ini dalam bahasa Inggeris, saya tak pasti kalau buku ni sesuai untuk anda atau tidak. Tapi pada saya, bahasa yang digunakan amat mudah. Mungkin ada sedikit direct translation dalam buku ni dari Inggeris ke bahasa Melayu, tapi tak mengapa dan tak mengganggu pengalaman membaca tu bagi saya. Untuk menjadi seorang wira kepada anak-anak kita mungkin bukan mudah, tapi asalkan kita ada kehendak dan usaha, ia boleh dilakukan. Dan sebelum mengakhiri ulasan buku saya pada kali ini, terimalah pantun 2 kerat daripada saya. Hendak 1000 daya, tak hendak 1000 dalih. I would like to thank PDS Publication for sending me this book. If you guys want to get this book, please go to their website and you can find this book. And I guess that's all for today's video. I hope you guys enjoyed this. If you guys do, you guys know what to do. And please hit on that subscribe button and turn on that notification bell to know when I'll be posting my next video. I guess I'll see you in my next one. Bye! Assalamualaikum!